Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Ahmad dari Hartanah Guru. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda bagaimana anda boleh membeli rumah pertama anda. Sebelum itu, saya nak share sikit pengalaman saya. Dulu, satu ketika dulu waktu saya bekerja, makan gaji, ada orang tanya saya, Aziz, kenapa kau tak beli rumah lagi? Waktu itu, saya dah menyewa 7 tahun. So, apa yang saya selalu cakap? Saya cakap, bro, aku sekarang tak mampu dah. So, tunggulah bila aku mampu nanti baru aku beli rumah. So, tahun depan, gaji naik 300, tapi barang-barang lain semua naik. Minyak naik, barang naik, semua naik. So, tak mampu lagi. Gaji lagi satu, tahun lagi satu, gaji naik lagi. Dan barang pun naik juga. So, sampai satu masa saya fikir, kalau nak tunggu mampu, sampai bila-bila pun kita takkan mampu. Sehinggalah pada satu hari, saya ambil keputusan untuk membeli juga rumah pertama saya. Jadi, hari ini saya nak kongsi kepada anda bagaimana anda juga boleh membeli rumah pertama anda. Ramai orang berpendapat bahawa kalau saya nak beli rumah pertama, saya nak membeli rumah impian saya. Apa dimaksudkan rumah impian? Ramai orang impikan rumah pertama dia ialah rumah yang dia nak duduk. Sebab kebanyakan orang dia beli rumah sekali seumur hidup. Dia nak beli rumah sekali dan dia hidup dalam rumah tu sampai pencen. Jadi rumah impian kebanyakan orang ialah rumah yang rumah teres, 2 tingkat, 4 bilik, 3 bilik air. Jadi bayangkan kalau anda baru bekerja, baru mungkin dalam 3 tahun bekerja, gaji baru 3,000. Dan anda impikan rumah impian anda, rumah teres 2 tingkat, 4 bilik, 3 bilik air di Bandar Baru Bangi, yang sekarang ini harganya dalam 500 ke 600 ribu. Memang tak mampu. Jadi kalau itulah rumah yang anda impikan, sampai bila-bila pun anda takkan mampu beli. Nak tunggu tahun depan, harga rumah makin naik. So gaji naik, harga rumah pun naik. So sampai bila pun takkan mampu. So bagaimana caranya untuk kita membeli rumah pertama kita supaya akhirnya kita mendapat rumah impian kita ialah menggunakan strategi upgrading. Strategi upgrading. So apa yang saya maksudkan dengan strategi upgrading ini ialah kita beli rumah pertama kita, rumah yang mengikut kemampuan kita. Ikut kemampuan kita. Kemudian barulah kita upgrade daripada rumah yang kita mampu, yang murah, kepada rumah yang lebih mahal, kepada rumah yang lebih besar, dan akhirnya kita mendapat rumah impian kita. Sebagai contoh, kalaulah gaji kita RM3,000, rumah yang kita mampu beli hanyalah rumah yang berharga RM100,000, iaitu rumah flat. Dan belilah rumah pertama kita, rumah flat yang berharga RM100,000. Dan ingat, rumah pertama kita tidak semestinya rumah impian kita. Dan rumah pertama kita tidak semestinya rumah yang kita nak duduk. Tetapi rumah pertama kita adalah rumah yang kita boleh jadikan sebagai ibu rumah, sebagai rumah pelaburan kita. Yang daripada situ kita boleh menjana pendapatan, menjana aset yang akhirnya kita boleh upgrade daripada rumah flat kepada rumah apartmen, rumah apartmen kepada rumah teres tingkat, rumah teres tingkat kepada rumah teres 2 tingkat, kepada semi kepada banglo. So itulah maksudnya strategi upgrading. So bagaimana kita nak mendapatkan rumah yang berbandoi-bandoi, rumah pertama kita? Pernah tak ramai orang cakap pada kita, pernah dengar tak orang kata, kalau nak beli rumah, better beli rumah below market value lah. Below market value, BNB, below market value. Kenapa pentingnya untuk kita membeli rumah pertama kita, rumah below market value? Sebabnya ialah kita nak buat markup loan dan kita nak dapat full loan. Dan kalau boleh kita nak dapat rumah yang kita boleh beli pada low entry. Bayaran muka dia sangat rendah ataupun langsung tidak ada. Sebagai contoh, kalaulah kita beli rumah yang market value dia RM100,000. Bila kita beli rumah RM100,000 dan kita buat pinjaman bank cuma bagi pinjaman 90% sahaja daripada market value. So pinjaman bank kita ialah RM90,000.
Bermaksud apa? Kita kena ada RM10,000, biasa-biasa RM10,000 sebagai deposit. Berapa ramai antara anda yang dah ada RM10,000 cash untuk membeli rumah pertama anda? So ramai orang tidak ada lagi RM10,000. Tetapi bayangkan kalaulah anda dapat rumah below market value. Market value RM100,000, tetapi anda dapat rumah below market value. Anda dapat rumah tu pada harga RM90,000. 10% below market value. Jadi bila anda beli rumah RM90,000, dalam SMP tertulis RM100,000, tetapi bank bagi pinjaman 90% daripada market value RM100,000, anda dapat pinjaman RM90,000. Anda beli RM90,000, dapat pinjaman RM90,000. Bermaksud anda dapat full loan. Okey? So kalau anda bijak, anda mungkin tidak perlu memerlukan deposit untuk membeli rumah itu. Kalau ada pun mungkin deposit yang sangat rendah. Dan bayangkan kalau anda dapat rumah yang far below market value. Market value RM100,000, tetapi anda dapat rumah yang 20% below market value, iaitu RM80,000. Market value RM100,000, anda beli pada harga RM80,000. Bila anda buat pinjaman bank, dalam SMP tulis RM100,000, bank bagi pinjaman 90%, jadi anda dapat pinjaman RM90,000. Tetapi anda beli pada harga RM80,000. Jadi ada beza RM10,000 ini anda akan dapat cash. So maksudnya anda dapat kunci rumah, anda juga dapat cash RM10,000 dan anda dapat full loan. Best tak dapat rumah macam ni? Dan kalau anda dapat rumah macam ini pada harga entry fees yang sangat rendah, mungkin RM1,000 saja, dengan RM1,000 deposit anda boleh dapat rumah yang macam ini dan anda boleh buat full loan dan anda dapat cash RM10,000. Best tak rumah pertama anda? So berapa ramai antara anda rasa kalau anda jumpalah rumah yang macam ini, menggunakan strategi ini, anda mampu untuk membeli rumah ini dengan hanya berbekalkan RM1,000 sahaja dan anda dapat rumah, anda dapat buat loan 100% dan anda dapat cash RM10,000. Berbaloi kan? So kalau anda nak tahu lebih banyak lagi tips bagaimana anda boleh menggunakan strategi-strategi yang saya akan kongsikan kepada anda tentang bagaimana hendak membeli rumah pertama, anda boleh daftar di celikhartanah.com/rumah pertama. Nantikan email seterusnya daripada saya. Jangan lupa untuk daftar di celikhartanah.com/rumah pertama. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.